segala hormat dan kesucian. Lepas ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, buka muka surat 37. Okey. Adakah sunnah dan hadis tu serupa? Baik. Sambil itulah tuan-tuan, maknanya kita sekiranya tuan-tuan ada soalan ataupun kemusykilan apa-apa, tuan-tuan boleh tulis atas kertas. Tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan boleh passing kat saya. Kan, kalau katalah ada masa saya akan jawab. Make sure yang soalan ya soalan langsung boleh. Maknanya jika ada renggang masa sebelum kita menunaikan solat Jumaat, tuan-tuan boleh tanya. Cuma make sure soalan itu tidak ada kena-mengena dengan politik. Ataupun soalan tu tuan-tuan dah ada jawapan dah. Kan? Tuan-tuan saja nak tahu pendirian stand saya sebelah mana. Jadi kita tanya soalan yang kita nak tahu. Hak mana saya tahu, saya jawab. Hak mana saya tak tahu, saya kumpul soalan, saya balik, saya buka buku, lepas tu saya akan jawab. Kan, saya akan jawab dalam kuliah akan datang, ataupun biasanya saya akan jawab personal. Kalau katalah kod apa-apa, tuan-tuan boleh tinggalkan nombor telefon tuan-tuan atas kertas tu. Ya, sebab zaman lah ni tuan-tuan, soalan-soalan daripada isu-isu semasa yang berlaku adalah complicated. Jadi kita tak boleh untuk memberi jawapan boleh, tak boleh, ya, haram, makruh, wajib. Sebab apa? Sebab kita nak kena faham latar belakang, orang kata apa, pada isu yang berlaku tu. Dan kadang-kadang apa yang berlaku di satu tempat tu tak sama dengan satu tempat yang lain. Jadi kita takut sekali lagi dia berlaku misleading. Kita bagi jawapan berpandukan kepada keadaan di sini, sedangkan soalan itu dia mai daripada realiti yang lain. Jadi tuan-tuan, bila kata kita terlibat dengan dunia kefatwaan ni tuan-tuan dan puan, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab bila kita jawab boleh tak boleh, orang buat takut sat lagi benda tak boleh, kita kata boleh kerana kita benda yang haram itu orang buat, ataupun benda yang wajib itu ditinggalkan. Baik. Jadi kita tengok dulu surat 37. Adakah sunnah dan hadis tu serupa? Kalau kata sebelum ni, dalam kuliah yang kita sebelum ni kita dah bincang dah tentang apa itu sunnah sebagai sumber hukum selepas Al-Quran. Bila kata kita sebut hadis, apa beza hadis dengan sunnah? Tuan-tuan dan puan-puan, sunnah ni, perkataan sunnah ni dia mai daripada kalimah sanna yasunnu, yang bermaksud jalan, cara, panduan, ikutan yang biasa digunakan. Sama ada jalan, cara, ikutan itu yang baik ataupun yang buruk. Itu maksud sunnah. Sunnah dari segi bahasa, sama ada dia bermaksud at-tariqah, jalan.
Bila kata kita sebut sunnah, maka kita tengok dalam konteks perbincangan ataupun ilmu apa kita bahas. Kalau kita belajar ilmu hadis, maka dia ada takrif sunnah dia di kalangan ulama hadis. Kalau kita belajar akidah, jadi maksud sunnah, ahli sunnah wal jamaah, dia ada pengertian dia. Tapi oleh kerana wacana kita, perbincangan kita adalah dalam konteks hukum, dalam konteks fiqih, maka ulama fiqh, fuqaha ataupun ulama usulul fiqh, mereka mempunyai takrifan tersendiri what is sunnah. Baik. Sunnah menurut ulama usul ataupun disebut sebagai usuliyun ataupun usuliyin, bermaksud setiap perkara yang ditutur, dibuat dan diberikan pengesahan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil syarak yang sahih, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, iaitu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga benda. Perbuatan qaulin, iaitu ucapan Nabi, apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi tuturkan. Ini adalah satu part daripada sunnah. Dan juga apa yang Nabi buat, perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, tapi Nabi buat. Cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi menghadapi suatu keadaan. Nabi masuk dalam masjid, Nabi keluar masjid, Nabi bersembang, Nabi bergaul dengan isteri, dengan sahabat, dengan delegasi, dengan orang yang baru masuk Islam, dengan Arab Badawi. Jadi sahabat-sahabat tengok apa yang Nabi buat itu adalah sebahagian daripada sunnah. Dan yang ketiganya ialah takrir ataupun endorsement, recognition, pengesahan akuan Nabi SAW terhadap apa yang berlaku di hadapan baginda. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi perbuatan tu manusia ataupun sahabat buat depan Nabi. Bila kata Nabi tak tegur ataupun Nabi tegur, Nabi kata jangan buat macam tu, lain kali jangan buat macam tu, ataupun Nabi tak kata apa. Jadi apa yang datang daripada sahabat, yang dibuat, yang berlaku di hadapan baginda, Nabi tak kata benda tu boleh ataupun Nabi sengak. Jadi ini juga adalah sebahagian daripada sunnah. Maksud sunnah di sini ialah yang menjadi sumber, yang menjadi dalil untuk kita ikut. Kita kena ingat bahawa sunnah di sini adalah nama bagi suatu hukum yang mai daripada Nabi SAW, sama ada dia berkaitan dengan Al-Quran ataupun dia buat mai satu hukum baru yang mana tidak ada dalam Al-Quran. Jadi hak mai daripada Nabi SAW ni, dalam tiga benda ni, hak tu adalah hukum. Bagi orang yang terkemudian, dia jadi hujah, dia jadi dalil yang kita boleh guna untuk menyatakan sesuatu hukum itu jadi 5. Sama ada dia jadi wajib, sunat, haram, makruh ataupun harus. Harus ni tuan-tuan, maksudnya apa? Kita boleh diberikan pilihan, syarak beri kepada kita pilihan nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Siapa yang bagi pilihan? Syarak. Syarak ni satu term yang merujuk kepada Allah dan Rasul. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah. Maknanya hak kita kena buat, dia jadi wajib, sunat. Hak kita kena tinggal, dia jadi haram ataupun makruh. Hak kita nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Siapa kata? Hak tu juga perlukan kepada dalil. Hak ni dalilnya adalah sunnah. Itu maksud dia. Jadi bila kata kita sebut sunnah, nak ikut sunnah,
Sunnah ni apa dia? Hukum yang mai daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok dalam konteks akidah, bila disebut sebagai ini sunnah Nabi SAW, dia bukan sekadar merujuk kepada hukum sunat haram apa semua tu, tapi dia merujuk kepada agama, dia merujuk kepada Islam, dia merujuk kepada iman yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu kita sebut ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli hukum, tetapi ahli sunnah Nabi SAW, yang di dalamnya itu menerangkan tentang Islam, iman, ihsan, yang melengkapkan rukun agama tu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi rukun agama ada 3, iaitu al-Islam, al-iman dan juga al-ihsan. Jadi hak ni yang disebut sebagai sunnah. Bila kata kita sebut kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, doktrin Islam dalam sunnah Nabi SAW yang kita pegang, dia berbeza daripada Syiah. Dia beza dengan kumpulan-kumpulan agama lain, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Musyabbihah, Mu'attilah, dan nama-nama al-firaq ad-dallah, ataupun hak ni yang disebut sebagai ahlul bid'ah, iaitu ahli-ahli bid'ah dalam term perbincangan para ulama akidah kita. Hak kita duk sebut ahli bid'ah ni ialah mereka yang mana mengikuti selain daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bukan bermaksud ahli bid'ah itu merujuk kepada ahli hukum, perbincangan hukum. Sebab tu dalam kalangan para fuqaha yang berbeza pandangan, dia tak sebut sebagai aliran ataupun kumpulan Hanafi, tapi dia sebut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, Zahiri, Zaidi. Dalam fiqih dia beza. Jadi kita hari ni setengah-setengah kawan-kawan kita ni dia tersilap guna perkataan bid'ah tu. Sebab tu dalam isu doa, baca doa akhir tahun, awal tahun, isu ni boleh ke tak boleh? Kalau kita baca jadi kafir tak? Kalau kita baca jadi sesat, masuk neraka tak? Tak. Sebab isunya adalah isu khilafiyah. Ada dalil, hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Siapa yang kata tak boleh, dia tak boleh menggunakan term kepada orang yang membaca doa-doa tersebut, termasuk baca Yasin malam Jumaat, termasuk baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam selepas Isyak. Kita tak boleh kata siapa yang buat tu ahli bid'ah. Tu kita kena faham. Sebab bid'ah lawan sunnah, betul, tapi sunnah yang digunakan oleh para ulama kita bukan merujuk kepada hukum furu' fiqhiyah yang ada khilaf antara mazhab ni, tapi pada ahli sunnah yang merujuk kepada ajaran Islam yang kita pegang. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah membezakan kita dengan Syiah, Mu'tazilah, geng ayah pin dan sebagainya. Pasal apa disebut sebagai ahli bid'ah? Sebab Mu'tazilah sebagai contohnya, ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia tidak menghukumkan kumpulan Mu'tazilah tu kafir. Mu'tazilah hanya dihukum sebagai fasik. Sebab apa? Dalil-dalil hujah yang digunakan oleh Mu'tazilah, saya tak bahas kat sini, cuma saya bahas tentang sunnah, nak cerita sikit kan? Kerana Mu'tazilah dalam satu isu, apa hukum orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabair, minum arak, tak semayang, berzina, bunuh orang, apa hukum dia? Mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, ijma'
kalangan ulama ahli sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar ni dia tak kafir, tapi dia apa? Dia fasik. Maknanya imannya masih ada, cuma dia berdosa. Maka sebab itu dia kena bertaubat. Tetapi Mu'tazilah, kumpulan yang dulu dah ada lah, ni tak ada dah Mu'tazilah, cuma ada dalam version baru, version moden. Mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar ni, Islam tak, kafir tak, dia duduk tengah-tengah. Nak nampak macam Islam, nak nampak macam kafir, tapi dia dikira sebagai berdosa. Jadi istilah manzilah bainal manzilatain ni, ulama ahli sunnah wal jamaah kita tak iktiraf. Jadi apa hukum orang yang mengatakan Al-Quran makhluk? Seperti Mu'tazilah, dia kata Al-Quran makhluk. Kerana apa kita pegang Al-Quran? Ada mushaf, ada tulisan, tulisan itu makhluk. Ada baris, ada suara, ada bunyi. Kita dengar imam kita baca tadi kan, Alhamdulillahirabbil alamin, suara makhluk. Jadi Mu'tazilah, dia menganggap yang bila Al-Quran kalam Allah itu ada dalam Al-Quran dan dibaca, dia makhluk. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi dia adalah kalam Allah. Apa yang bersangkut dengan Allah, mai daripada Allah, sifat Allah, maka dia adalah qadim. Sebab makhluk ni sifat dia baru. Jadi siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, ulama ahli sunnah tak kata mereka kafir, mereka hanya fasik. Jadi kumpulan ini kita nak gelarkan mereka sebagai apa? Ulama sebut puak ni lah ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka mencipta satu istilah manzilah manzilah bainal manzilatan yang tak pernah ada, tiba-tiba mereka kata. Ini ahli bid'ah. Hak ni yang terpakai dalam hadis kan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ni hak diguna oleh ulama kita ni pada masalah bid'ah, rekaan-rekaan membawa satu doktrin baru yang Nabi tak pernah buat, tidak pernah ada, disepakati, diijma'kan oleh ulama, dan ianya dihukum sesat. Itu. Tapi setengah orang dia pakai hadis ni untuk dipukalkan kepada orang yang bertahlil, orang yang bertalqin, orang yang wirid ramai-ramai selepas sembahyang berjemaah, orang yang berimam bersama dengan orang yang mengaminkan bacaan imam dengan berjemaah. Salah, tak tepat, tak betul tuan-tuan. Sebab tu saya buat tajuk, adakah sunnah dan hadis tu serupa? Jadi kita nak bagi faham benda ni tuan-tuan. Jadi menurut ulama usulul fiqh, yang dikatakan sunnah-sunnah ni apa? Iaitu yang mana mai dari Nabi SAW, iaitu hukum, sama ada dalam bentuk perbuatan baginda, pertuturan baginda, ataupun takrir, pengakuan yang Nabi SAW bagi kepada apa yang berlaku di hadapan baginda. Kita bagi contoh yang kita duk baca dalam hadis kan, simple je. Mai tentang hijrah, kita duk baca hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadzal hadis. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bayangkan tuan-tuan, dalam ramai-ramai sahabat ni Sayyidina Umar saja yang meriwayatkan, tak ada perawi lain. Kalau katalah hadis baca basmalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ramai kan? Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah,
kemudian ada Wa'il bin Juharin, kan? Ada Ubadah bin As-Samit. Tapi innamal a'malu binniyat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saja yang meriwayatkan hadis ini. Baik, hak jenis ni yang disebut sebagai qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah 1/3 daripada sunnah. Perbuatan Nabi ini ialah apa yang sahabat sebut. Contoh seperti Jabir, dia meriwayatkan, dia kata dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana cara baginda membuang air kecil, kan? Ada riwayat kata yang Nabi buang air, maksudnya kencing dengan cara berdiri. Bila kata Nabi pergi ke satu tempat yang tak bersih, Nabi kencing diri. Dan ada riwayat mengatakan yang Nabi kencing duduk. Nabi tak cerita cara kencing macam mana, tapi sahabat nampak. Jadi perbuatan Nabi, kencing berdiri, kencing duduk, dua-dua boleh tuan-tuan dan puan, mengikut keadaan. Tapi dari segi adab, ulama mentarjihkan yang mana duduk itu lebih akrab kepada adab, untuk elok daripada air kencing tu percik kena pada pakaian. Perbahasan tentang dua hadis ni tuan-tuan dan puan banyak. Tak apa, dia akan jumpa dalam buku kita ni. Kalau tuan-tuan baca akan jumpa, kan? Jadi apa yang Nabi buat, yang diceritakan oleh para sahabat, Nabi gelak, Nabi ketawa sampai nampak kenyih kursi dia tu, kan? Nabi pakai serban macam mana, Nabi pakai baju jubah jenis apa, warna apa. Ini perbuatan Nabi SAW. Ada yang Nabi tak sebut, Nabi tak cakap, tapi takrir. Takrir ni apa dia tuan-tuan? Contoh yang ulama buat mai, pada satu hari Khalid bin Al-Walid, kan? Dan juga beberapa orang sahabat lain, mereka makan daging tok. Daging tok bewak padang pasir ni. Kita di Malaysia bewak betul, kan? Selalunya hak duk tangkap bewak, kita kata dalam parit kat belah kampung saya banyak lah, kan? Orang Melayu kita ni dia tak tangkap bewak, bangsa lain. Jadi bewak ataupun tok ni, kita lah panggil bewak padang pasir, tapi nama dia tok. Bila sebut bewak ni, tuan-tuan nampak bewak kecil sikit daripada alligator, daripada buaya ni. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke sana, minyak tok, orang dah sebut minyak tok ni, kan? Tuan-tuan sebut minyak, daging dia tuan-tuan pernah makan tak tuan-tuan, kan? Kalau minyak tu power, daging dia kita tak tahulah lagi power macam mana. Saya pernah makan daging tok. Itu pipi sana depa goreng daging tok. Kita ada ingat kot apa macam ikan talang, ya, dia gede kecil, kita siap dia tu. Ada gambar, nanti ni saya forward dengan tuan-tuan, kan? Lepas makan baru depa cerita daging tok tu dia, kan? Cuma power tak power tok ni tuan-tuan, kita sembelih, kita katalah pagi mati betul tu, tengah hari ataupun petang, cukup lihat. Tuan-tuan faham hak tu, tuan-tuan tahu dah kegunaan lemak tok, kan? Once up, never down. Itu dia punya tagline dia tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat ni depa duk makan daging tok, depa panggang apa semua. Nabi tak makan. Jadi Khalid bin Al-Walid dia buat mai kepada Nabi, suruh Nabi makan. Nabi kata makanan ni, sumber daging mai daripada tok ni, laisa bi ardi qaumi, bi kurang gitulah. Nabi kata kaum aku orang Quraisy ni tuan-tuan dan puan-puan, orang bangsawan, depa tak biasa makan. Tapi apa nak makanlah, kan? Sebab Nabi ni walaupun dia mai daripada orang Arab, tapi dia mai daripada golongan kelas tuan-tuan dan puan-puan. Quraisy ni adalah di kalangan orang kata apa, bangsa Arab hak paling berprestij. Jadi orang bandar, orang pekan, orang bangsawan ni tuan-tuan, dia tak makan dah, dia makan lamb chop, kan? Kalau tuan-tuan pergi ke istana negara, tuan-tuan pergi ke rumah Perdana Menteri tuan-tuan, kan? Tanya dia punya tukang masak dia, takkan dah depa nak masak orang kata apa,
nasi dengan goreng ikan sepat benua, kan, ikan sepat Kedah. Haji Fuad, apa barang makan lamb chop, nak stop masak separuh ke, makan minate, beef stick menate tu, wagyu. Jadi bila kata mai hak benda pelik-pelik ni, Nabi tak biasa, kan? Nabi memang anak yatim tuan-tuan dan perempuan, tapi kena ingat dia mai daripada keluarga bangsawan, kan? Jadi Nabi tak makan. Oleh kerana sahabat makan, maka Nabi kata, apa nak makan, makan, cumanya aku tak makan. Nabi tak makan sebab apa? Sebab Nabi manusia, dan manusia ni pula tuan-tuan dan puan, dia punya ada benda tu, kalau masuk sekali lagi kemang tekak. Saya sampai lah saya tak makan durian, tak boleh. Orang duk kata durian sedap, mahal, makan nikmat. Tak tahu Tuhan bagi kepada saya durian ni busuk. Orang ni kalau bau durian tak nampak syurga, saya nampak neraka Jahannam. Jadi gitu. Tak tahu tang mana sedapnya. Oleh kerana tu, apa saja yang ada elemen durian dalam makanan, saya tak makan. Kalau katalah orang buat bubuk tu lah, depa bubuh durian, kalau depa kata tak ada pun, sen saya boleh detect ada, terseruk bohong, bau tu Tuhan bagi. Jadi menikah dengan orang Pahang, kan, dekat-dekat 18 tahun tuan-tuan, sampai lah ikan patin masak tempoyak tu saya tak lalu makan. Bukan dekat ikan tu, kuah dia pun saya tak lalu. Pak mentua kata menikah sampai 18 tahun tak pernah makan benda ni, apa masalah awak? Saya pun tak tahu, kata, kan, saya kahwin dengan bini saya, bukan saya kahwin dengan ikan. Jadi gitu, kan. Jadi tak, bukanlah nak kata kita ni bangsawan Kok Diang ni bukannya bangsawan apa tuan-tuan, kawasan Bendang. Bendang ni orang duk makan ikan puyuh, kemudian orang duk makan ikan darat. Ikan darat ni saya tak makan. Sebab tu kalau orang tanya pasal apa tak makan, saya ni lahir di Birmingham, UK, membesar di Kok Diang. Tu dia cerita ke depa. Kan, lepas beranak tu balik duduk Kok Diang, kan. Jadi gitu. Baik. Ya. Sila. Okey. Ya, baik. Okey. Perbuatan-perbuatan para sahabat, adakah amalus sahabah ini menjadi dalil, menjadi hujah untuk kita ikut? Baik. Hak ni saya tak bincang kat sini, tapi dia ada perincian dia. Perbuatan sahabat yang mana dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, seperti makan daging dha, seperti mana kes anak Saidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, dia menceraikan isteri dia sewaktu haid, dan juga sahabat yang menziharkan isteri dia. Kes-kes yang berlaku melibatkan sahabat, Nabi tak buat, tapi sahabat-sahabat ni buat. Hak ni ini menjadi hujah kerana apa? Perbuatan mereka itu ditakrirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana amalan sahabat yang berdasarkan kepada ijtihad dia sendiri? Ijtihad di sini pula tuan-tuan dan puan ada dua. Satu yang diijtihadkan perkara itu dan keputusannya disepakati oleh semua ulama sahabat pada waktu itu. Hak ni yang jadi ijma'. Bab ijma' kita akan simpan, kita akan bincang lepas ni. Hak ni jadi hujah. Contoh dia macam mana? Iaitu berkaitan dengan pusaka datuk, jat, bapak kepada bapak. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan,
yang dikatakan jad datuk ni semua mati awal. Kalau seorang tu mati, dia cuma meninggalkan bapa, tak ada kes meninggalkan datuk. Bapa tak ada, datuk masih hidup, tak ada. Perkara ni berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar, dan juga tak silap saya Saidina Umar radhiyallahu an. Antara dua tu, tuan-tuan. Jadi apa hukum dia? Okey, pada zaman Saidina Abu Bakar, seorang lelaki mati tak ada bapa, cuma ada datuk dan juga saudara. Maka Abu Bakar dia memanggil semua sahabat. Kita nak buat macam mana? Mereka membuat keputusan bahawa datuk mesti dapat pusaka. Paling koman 1/6. Sebab apa? Dia ni sama seperti bapa, kerana dia adalah bapa kepada bapa si mati. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa dalam kes ini, datuk dan juga saudara-saudara kandung kepada si mati, mereka kongsi jadi asabah. Maknanya semua pakat bahagi sama banyak. Kalau katalah saudara sebapa tu ada 5 orang laki, datuk jadi 6, ada 6,000, bahagi seorang 1,000. Satu pendapat lagi kata 1/6. Daripada 6,000 ni, 1/6 bagi kat datuk, hak lebih bagi kepada saudara. Dan ijma' ulama' di kalangan para sahabat mengatakan datuk ni bahagian dia tak boleh kurang dari 1/6. Jadi hak ni wajib ikut. Sebab apa? Sebab dia adalah berdasarkan kepada ijma'. Hak lain tu, hak yang Ibnu Abbas seorang buat, Ibnu Umar seorang buat, Ibnu Mas'ud saja buat, orang lain tak tahu. Hak ni menjadi hujah ada. Sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tak terima. Dalam mazhab Hambali, dia menganggap amalus sahabah ini adalah hujah. Maknanya kita boleh ikut. Walaupun dalam ramai-ramai sahabat, seorang sahabat tu buat, kita boleh ikut. Dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i kita, dia kata apa? Amalan para sahabat sekiranya la yu'raf lahu mukhalifun, la yu'lam lahu mukhalifun, maknanya tak ada orang bangkang, kita boleh ikut. Kerana apa? Kerana sahabat ni, apa yang dia amalkan itu sudah tentu dia tak akan buat satu benda yang salah. Kerana apa? Kerana dia adalah sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi gitu. Tapi kalau katalah pendapat itu mai daripada hasil ijtihad dia, kita tak perlu ikut. Itu tentang amalan sahabat. Tapi secara generalnya, tuan-tuan dan puan-puan, amalan-amalan sahabat sewaktu Nabi masih ada, duduk depan Nabi Nabi betulkan, Nabi endorse, dia jadi sebagai sunnah. Okey, clear. Baik. Itu maksud sunnah, mengikut takrifan para fuqaha. Jadi bila kata kita sebut kita nak ikut sunnah, ada orang sebut hari ni dia kata dia nak ikut sunnah. Kita nak ikut sunnah, kita tak mau ikut benda yang bukan sunnah. Apa dia yang dimaksudkan dengan sunnah tu? Sunnah yang dia nak ikut tu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tu term kena clear. Kita bincang sunnah tu dalam konteks akidah, dalam konteks fiqh, ataupun dalam konteks hadis. Mengikut ulama hadis, istilah sunnah disamakan dengan istilah hadis. Apa yang disebut apa yang disebut sebagai hadis itu sama macam sunnah. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Tapi fuqaha tadi, hadis ini 1/3 daripada sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ulama hadis mengatakan bahawa hadis digunakan bagi maksud yang sama dengan sunnah. Betul. Tapi para muhaddisin mentakrifkan sunnah ialah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, pengakuan,
masuk sifat fizikal akhlak dan termasuk juga apa yang disandarkan kepada sahabat. Apa yang sahabat buat diriwayatkan juga sahabat buat, tapi hak ni disebut sebagai asar. Dia tak sebut hadis, tapi dia sebut asar. Jadi hak ni dirangkumkan sebagai sunnah. Termasuk di situ Nabi suka pakai baju warna putih, kan? Waktu tertentu Nabi pakai warna hitam, waktu tertentu Nabi pakai warna hijau. Ini adalah sunnah. Jadi dia termasuk di dalam takrifan sunnah. Baik, daripada semua takrif ini tuan-tuan, kita pertegaskan bahawa pengertian umum sunnah itu meliputi apa yang mai dari Nabi SAW ataupun perkabaran sahih yang mempunyai kaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Kehidupan Nabi bersama dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dengan anak tiri dia, kan? Dengan sahabat dia. Jadi kehidupan Nabi selama 23 tahun selepas Nabi diangkat menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa yang berlaku dalam tempoh ini dianggap sebagai sunnah secara umum oleh para ulama hadis, tuan-tuan. Namun dalam konteks hukum fiqh, hak kita nak ikut 5 tu, hak menjadi sunnah tasyri'iyah, tuan-tuan, dia ada beza. Ulama fuqaha dan juga ulama usulul fiqh ini mereka membahaskan bahawa sunnah menurut ataupun hadis menurut ulama hadis ini luas, tapi yang wajib kita ikut adalah yang mempunyai nilai hukum, tuan-tuan. Yang ada 5 tu: hak wajib, hak sunat, hak haram, hak makruh, hak harus. Hak lain daripada 5 hukum ni, walaupun dikategorikan sebagai hadis, walaupun dikategorikan sebagai sunnah, tak semestinya kita ikut, tapi kita kena tahu. Jadi sebab itu dalam konteks sunnah, yang menjadi sunnah hukum ni ialah pertuturan, perbuatan, pengesahan Nabi SAW yang mengandungi nilai tasyri', perundangan yang Nabi nak umat dia ikut, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu tuan-tuan boleh buat catatan. Ada sunnah yang mana sunnah itu bersifat khususiyah kepada Nabi SAW. Okey, tuan-tuan nak azan lah. Okey, tuan-tuan nak azan. Okey, saya harap tak ada soalan apa dah. Saya nak habiskan bahagian ni. Dah ada standby nak azan ke? Dah ada standby dah. Okey, baik. Okey.
Probably sikit lagi. Sikit lagi. Baik. Maka sebab itu ada beberapa sunnah-sunnah yang mana kita tak perlu ikut. Maknanya tak menjadi hukum tuntut itu kita ikut. Antaranya sunnah yang menjadi khususiat Nabi SAW, seperti baginda diwajibkan untuk bertahajud, kan? Menghidupkan malam, ihya qiyamul lail ini adalah kewajiban bagi Nabi SAW. Boleh kahwin lebih daripada 4 orang, kan? Malah perbincangan tentang poligami ni, tuan-tuan dan puan, dia sebenarnya adalah merupakan khususiat Nabi SAW. Nabi kahwin 4, kan? Kita boleh kahwin 4, tapi tak dituntut sebagai sunnah, tuan-tuan. Sebab tu hukum kahwin bujang lah Ustaz, kan? Macam saya bujang di Shah Alam, tapi balik Penang kahwin dah lah, ada bini, kan? Jadi bagi orang bujang, apa hukum kahwin, kan? Hukum kahwin ni, al-aslu fin nikah ni harus ya tuan-tuan. Tapi kalau katalah nak mengikut sunnah Nabi yang menganjurkan supaya semua orang berkahwin, berkeluarga, jadi sunat. Sunat kerana apa? Kerana sunnah Nabi SAW menggalakkan kahwin. Tapi dalam kes ta'addudu zaujat, maknanya berpoligami, hukumnya harus, bukan sunat, bukan wajib. Wajib, sunatnya itu mengikut keadaan-keadaan tertentu. Tuan-tuan jangan duk cuba-cuba cari pasal lah dalam bab ni, kan? Takut saat lagi dia jadi benda lain, kan? Tuan-tuan terkorban syahid fi sabilillah, lambung habis pinggan mangkuk apa semua, kan? Mati syahid fi sabilillah ni memang bagus. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, tapi di medan perang, bukan di dapur, kan? Satu lagi iaitu sunnah yang Nabi SAW buat atas kapasiti baginda sebagai manusia, yang disebut sebagai sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni kerana Nabi manusia, Nabi tak makan daging tok. Mungkin Nabi suka pakai pakaian tertentu, jenis tertentu. Bukan bermakna bila kata Nabi pakai jubah, hak ni kita kena faham. Nabi pakai jubah kerana budaya, culture. Orang kata apa? A'raf wa taqalid. Al-Arab ini dia pakai jubah, mereka berserban. Bukan bermakna kita tak boleh pakai kurta, ataupun kita tak boleh pakai baju Melayu, ataupun kita tak boleh pakai t-shirt, dikira sebagai tak mengikut sunnah dah. Ataupun Nabi suka warna-warna tertentu, putih, bukan bermakna kalau orang tu dia pakai warna purple, warna pink, warna orange, ataupun warna merah menyala tu, kita kata ni tak ikut sunnah ni, kan? Tak boleh ni pakai baju warna pink macam haji kita ni. Orang perempuan je pakai baju tu, yang terkejut juga, kan? Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Nak dikira sebagai menyalahi sunnah tak? Tak. Kita tak kata dia menyalahi sunnah, cuma kita kata dia menyalahi apa yang Nabi minat. Cara Nabi jalan cepat. Kita pun hak jenis memang tak sihat, tak larat, sakit, gout. Pasal apa duk jalan cepat sampai bertongkat-tongkat? Sebab sunnah Nabi dia jalan cepat. Tak boleh, dia bukan macam tu, kan? Kalau katalah makan guna tangan kanan, kita ni memang setengah tu lahir kidai, tak boleh makan tangan kanan tersumbat ke hidung, kan? Gunalah tangan kiri, tapi pakailah garfu ke apakah, nak buat macam mana. Jadi hak ni dia bukan, dia termasuk di dalam makarimul akhlak, tuan-tuan. Kita kata setengah orang tu orang Kedah, orang utara, mai belah Penang pula, tuan-tuan, hak jenis sembang ni memang kuat dah. Memang Nabi style sembang ni, kalau ikut dalam hadis sebut Nabi sembang ni slow suara dia. Malu Nabi ni kira lebih teruk daripada anak dara, tuan-tuan. Kita ni hak memang suara kalau cakap tu dengar 1 USJ 2, kan? Duk cuba pulun nama apa, Hafiz, nama apa, masuk temu duga cakap macam tu. Kalau saya jadi panel, reject away. Nak jadi lecturer tapi duk cakap Hafiz.
Kita nak suruh jadi pensyarah komunikasi untuk orang-orang yang normal, bukan pensyarah komunikasi orang pekak. Jadi pasal apa tak mau cakap alim tuan-tuan, tapi tak mau cakap sebab apa? Kerana sunnah Nabi cakap seluruh itu tak kena. Itu yang disebut sebagai sunnah jibiliyah, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi ini pendetilan tentang makna sunnah. Jadi yang kita kena ikut, yang menjadi tuntutan ke atas kita untuk mengikuti sunnah ini ialah kata ulama hak hukum tu dah. Cuma tuan-tuan jangan tanya lagi. Zaman Nabi tak ada baca tahlil pun. Pasal apa kita kena baca? Nanti dulu, mengaji tak habis lagi, tunggu bab dia baru kita bahas satu-satu. Cuma untuk peringkat kita, generally we have to understand what is sunnah regarding pada field of knowledge. Cakap orang putih pula dah kan? Tak boleh terang mana pun, saja galak nak tunjuk kata hebat kan. Orang lain ni kalau tak boleh cakap orang putih, kata hebat lah, cakap lah walaupun I don't know what. Jadi tuan-tuan, jadi begitu. Bila katalah pada hari ini kita kata kita nak ikut sunnah, hak lain tak sunnah, sebagai pejuang sunnah, itibak sunnah, what do you mean by that sunnah kan? Sunnah apa yang kita maksudkan sampai ke tahap kita nak ikut sunnah? Hak ni bukan sunnah. Apa itu kan? Saya sampai hari ini saya keliru kan? Kita maksudkan apa kan? Kita maksudkan sunnah itu sebagai apa, sehingga kita mengkategorikan sewenang-wenangnya selain daripada apa yang kita pegang, tak ikut sunnah. Ini bahaya. Jadi sebab itu takrif kena clear dalam perbincangan ulama. First kali ialah bincang takrif, bagi faham betul-betul takrif, bagi kenal betul-betul al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Bila kata kita kenal takrif, kita tahu perbincangan ini dalam konteks ini maksudnya apa, dalam konteks hadis muhaddisin apa, fuqaha usuliyun apa. Kalau mengikut ulama fiqh, yang dikatakan sunnah itu adalah benda yang digalakkan kita buat tapi tak wajib, yang kita sebut sebagai sunat, mandub, nafilah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya bukan batuk sebab COVID lah, saya tak tahan aircon. Jadi tuan-tuan mai hari tu kan, yang saya mai tu saya batuk, dia duduk dalam kereta apa semua dia batuk kan. Kalau sebab tu tak biasa masa duduk di England dulu tuan-tuan, sebab dia sejuk nature kan, jadi sejuk aircon ni tak biasa kan? Jadi gitu. Baik, ya. Jadi sebagai contoh makanan sunnah yang Nabi suka makan part mana pada daging? Nabi suka makan kambing. Nabi suka makan dekat dengan bahagian rusuk. Kita pun guna kempen makan kambing sebagai sunnah. Bukan, salah. Harga kambing naik berumah pula kan. Buka puasa makan kurma kan, makan kurma adalah sunnah. Minum air zam-zam adalah sunnah. Hak tu dia termasuk di dalam makanan-makanan hak biasa Nabi makan. Sebab apa? Hak tu je ada pada tempat Nabi. Jadi bila kata kita cek balik, sunnah sebenar dalam pemakanan Nabi tu ialah not particular type of food, kismis apa semua, sebab hak tu saja yang ada. Tapi bila kita cek balik, yang menjadi sunnahnya ialah penjagaan kesihatan dalam makanan. Nabi suruh kita makan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan daripada sumber yang halalan thayyiban. Hak ni yang ditunjukkan oleh Nabi, bukan pepatih kurma, pepatih ayak zam-zam, pepatih kambing sampai naik harga kambing. Jadi orang bisnes ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan cari apa saja yang boleh digunakan untuk melariskan perniagaan dia. Itu dia sebenarnya bukanlah pemakanan, orang kata apa, makanan sunnah, tetapi kaedah pemakanan mengikut sunnah. Hak tu yang betul. Makanan sunnah ni tak tepat, tak betul. Sebab apa?
kalau bahasa kasar lah, saya takut sekali lagi depa snap, depa viral. Abu Jahal pun makan kurma tuan-tuan, kan? Abu Lahab pun duk tibai air Zam-Zam tu, tapi tak masuk Islam apa tu juga, kan? Sebab apa? Geng kafir Quraisy ni, depa ni duk jaga Masjidil Haram ni sikit punya lama dah tuan-tuan, kan? Depa pun pakai jubah, kan? Apa yang Nabi makan, depa makan. Bukan takat kambing, unta pun dah ada dah pada waktu tu, semua depa makan. Jadi itu, jadi yang tepatnya ialah pemakanan yang sihat, halalan thayyiban, mengikut sunnah, bukan jenis-jenis makanan itu. Walaupun ada di dalam hadis, tapi saya katakan tadi bahawa sunnah itu adalah sunnah yang lebih berbentuk jibiliyah, perbuatan Nabi yang dibuat atas dasar Nabi sebagai manusia, orang Arab, mai daripada keluarga bangsawan. Dia ada rules dia ada peraturan dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di istana, ada peraturan dia. Tuan-tuan masuk menghadap nak jumpa raja, terlajak sikit tak, sebab saya pernah, orang kata apa, berkongsi cerita dengan pegawai penasihat agama, kan? Tak payah sebut nama, salah seorang JK Fatwa Pulau Pinang, dia penasihat raja tuan-tuan, penasihat 4 orang sultan. Jadi dia cerita peraturan duduk di istana ni, kan? Raja bila kata kita masuk agung ni, dia tak boleh mangkit daripada tempat duduk dia, kan? Kita yang mai, dia tak boleh mangkit, tengok-tengok macam mai, kita pun mangkit salam dak, dia akan duduk, kita yang pergi salam. Tapi bila kata kalau dia mangkit tu, maknanya hebatlah, dahsyatlah orang tu. Sebab tu, kan, peraturan dia tak boleh, sebab dia ada peraturan dia. Jadi Nabi juga mai daripada keluarga baginda yang main daripada asyrafil Arab, kan? Dia ada rule, dia ada peraturan dia yang tak ada pada tempat lain. Cara makan dia, jenis makanan dia, cara dia apa semua. Jadi hak ni dia terbentuk daripada sifat kemanusiaan Nabi SAW. Jadi sebab tu dalam kita nak ittiba'us sunnah, mengikut sunnah, ialah tang mana ulama kata, hak mana yang wajib, hak tu kita buat. Hak mana yang haram, hak itulah yang paling jauh kita tinggalkan. Hak mana hak wajib, hak itulah yang paling cepat, dekat untuk kita laksanakan. Bukan kita ambil hak cotek-cotek, hak kecil-kecil ni, kan? Cara pemakanan sunnah apa semua, kan? Makan kismih air Zam-Zam sebab anak-anak periksa, tapi haram tak semayang subuh? Semayang subuhnya ada, maghribnya ada, asarnya ada, zuhurnya ada, tapi bila kata time nak periksa, mandi budak tu dengan air Zam-Zam, kan? Jampi habis dengan dia punya pen dia apa semua, baca Yasin, doa untuk dia. Itu tak kena. Tak kena di sini bukan kata benda tu tak boleh, cara kita mengikuti sunnah yang sebenar tu tak kena. Ikut sunnah ke, pakai apa semua, jubah elok apa semua, tapi hak benda hak wajib, zakat tak bayar, zakat pendapatan tak bayar, kan? Sebab apa? Bawah daripada hak kifayah. Tapi ada homestay, tapi ada pendapatan, hak mana-mana duit simpanan, saving mah sampai 1 tan, hak tu kena zakat, kita tak bayar zakat. Tapi kita duk jaga pak, hak yang sunnah-sunnah, hak cerai ni, ini tak kena tuan-tuan dan puan-puan, kan? Kita involve dengan benda haram, kan? Kita buat benda-benda makruh, hak ni tak kena. Jadi cukup naktafi bihadzal qadr tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cukup untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung dalam sesi kuliah kita akan datang, dan kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah.